Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ada sikit lagi masa, jadi saya rasa lebih baik saya guna untuk bersama dengan sahabat-sahabat semua. Untuk yang kali ini, tadi saya dah kupas tentang peribahasa yang saya nak kupas hari ini. So, untuk yang kali ini, saya sembang-sembang je dengan sahabat-sahabat semua. Saya nak cakap tentang aurat wanita. Aurat para wanita. Baiklah. Boleh nampak jerawat-jerawat saya bila dekat-dekat macam ni, tak apalah Okey, tentang aurat wanita. Kalau ada adik-adik perempuan, kalau ada kakak-kakak, kalau ada ibu-ibu anda, bagi mereka dengar live ini, insya-Allah. Kita nak sembang-sembang sikitlah, and this one lebih santai. Baik. Bila cakap tentang aurat wanita, sangat penting untuk kita tahu bahawa aurat wanita adalah seluruh badannya kecuali muka dan pergelangan tangan. Bila cakap pergelangan tangan bermaksud satu tangan ni. Jadi tangan pergelangan sampai pergelangan. Jadi lepas tu the rest dah kena pakai sarung tangan, ya. Kalau nampak tu boleh dikira berdosa. Baik, sahabat semua, cuma untuk saya rasa ramai orang muslimah dia ada ujian ataupun cabaran sikit bab kaki, betul tak? Nak pakai stokin. Nak pakai stokin tu agak mencabar bagi saya. Saya rasa itu masalah yang ramai muslimah hadapi. Jadi saya nak menyarankan di sini bahawa sahabat sekalian, kita kena ingat Allah adalah Tuhan, dialah yang selayaknya kita sembah. Jadi nak mulakan satu benda yang baik memang bukan mudah, tetapi kita cuba buat. Saya mulakan perkongsian ini dengan kita memperhalusi apakah syarat-syarat pakaian bagi seorang muslimah. Yang pertama, pakaian muslimah dia mesti longgar dan tidak mengikut bentuk badannya. Cuba tengok pakaian kita di dalam almari. Minta maaf sebut, kadang-kadang bila pakaian kita tu namanya jubah, tetapi cutting dia tu straight cut. Cutting dia straight. Jadi orang kata kalau dia tu saiz kecil, dia ambil saiz paling kecil, saiz XS. Ya, ataupun dia saiz M, dia memang ambil M. Jadi bila berjalan tu boleh nampak kesan, minta maaf sebut ya, kesan-kesan punggungnya, kesan gerak kakinya. Jadi bukan nak kata baju kita ni mesti gelebih, mesti telekung, tidak. Tapi paling-paling kurang pastikan baju tu bila kita bergerak dia tidak menonjolkan bentuk badan kita. Jadi kalau anda rasa badan anda agak berisi, ambillah saiz yang besar. Kalau anda rasa badan anda kecil, jangan ambil saiz paling kecil, ya. Ambil saiz yang ada longgar sikit pada baju tu. Okey, so yang pertama, baju anda, tolong wahai sahabat muslimah, janganlah pakai pakaian yang longgar. Jangan pakai pakaian yang ketat, pakai pakaian yang longgar dan pastikan supaya pakaian tersebut tidak melekat ataupun tidak mengikut bentuk badan. Nenek ni Fatimah interfere hari ni, ya. Okey. Sebab apa? Sebab lagi satu kita tengok, sebab bila wanita muslimah, bila kita keluar daripada rumah dan kita pakai pakaian yang ketat, maka akan nampaklah benjolan-benjolan yang sememangnya ada pada badan muslimah tersebut. So, kena malu, ya. Ustaz Safri gelebih, Ustaz. Alah Ustaz, takkan orang faham tak tahu gelebih kan? Gelebih tu maksudnya bila berjalan tu apa, terlebih-lebih nampaknya kan. So, kena jagalah yang tu. So, itu pertama. Buat ops almari, baju yang ketat lepas ni hanya pakai di dalam rumah. Itu pun kalau kita sebagai perempuan ada ayah dalam rumah, ada abang dalam rumah, ada adik lelaki dalam rumah, janganlah pakai pakaian ketat. Sebab kadang-kadang di dalam rumah pakai t-shirt dengan pendek, kemudian pakai t-shirt yang agak ketat. Dengan pendek tak ada masalah, tapi tolong jangan ketat. Sebab tak nak kita kena akui lelaki tetap mempunyai nafsu. Ya, dan perlu jagalah benda tu adalah common sense, betul tak? Common sense. Malulah kita nak pakai pakaian ketat di depan ayah ataupun adik lelaki ataupun abang. Ya, ini saya cakap betul sebab kes-kes sumbang mahram semakin meningkat, antaranya disebabkan oleh tata cara pemakaian di dalam rumah. Pakai baju ketat, pakai seluar pendek, pakai seluar ketat, ya. Jadi perkara ini boleh kita elakkan kalau kita pakai pakaian yang sopan, insya-Allah. So yang pertama, cuba buat ops almari, tengok dalam almari anda ada tak baju kurung yang ketat, ada tak baju jubah yang ketat, ada tak seluar yang ketat. Seluar, baju-baju macam ni semua kita bagi pada orang yang boleh pakai dengan sesuai ataupun kita recycle. Recycle, okey. So yang kedua, pakai baju yang tidak jarang ataupun longgar. Maksudnya apa dia? Maksudnya pakai baju tidak jarang. Bermaksud apa dia? Bermaksud sekarang saya tengok kadang-kadang ada fabric tudung tu dia jenis telus pandang.
Mungkin dalam bilik yang gelap kita, tapi nak tengok lulus rumah duduk bawah matahari, kadang-kadang kita akan perasan contoh macam tudung chiffon, tudung cotton wool. Bagi saya kebanyakan jenis-jenis ini dia ada banyak yang jarang. So berjaga-jagalah dengan pemilihan fabric pakaian kita. Begitu juga dengan baju, sebab saya nampak ada jenis sekarang baju terbuat pada kain chiffon tapi di Okay, sorry, internet connection tak okay tadi. Okay. So, bila kita pakai inner sekalipun, kalau baju luar jarang, contohlah baju kurung jarang kat luar, and then kita pakai inner dalam tu daripada kain yang melekap di badan, tetap bagi saya tak lulus. Sebab tetap nampak inner yang akan menampakkan bentuk badan tersebut. So, pilih fabric yang sesuai. So, Kak Intan tanya, lengan baju kadang-kadang terselak, so nampak pergelangan tangan macam mana ya selain pada pakai hand saw. Sebab itulah benda ni susah, kita memang kena jaga. Kalau macam jenis baju macam saya ni, saya tahu dia akan terselak, saya memang akan pakai hand saw demi keselamatan. Ataupun kalau zaman dulu dia banyak baju yang ada klip, ada butang. So pakai baju yang jenis lengan dia tu ada butang, ataupun lengan dia tu memang lengan agak kecil dan berzip. Macam sekarang kan, lengan hujung dia kecil bukan sepanjang lengan kecil, hujung dia kecil dan ada zip. Jadi boleh. Yang penting dia punya tujuan dia supaya tak nampak lengan kita ni. Dan benda ni susah nak jaga. Jadi jaga-jagalah ya. Okey. So yang kedua tadi, pakai pakaian yang diperbuat daripada fabric yang tidak jarang. Okey, seterusnya. Tata cara pemakaian kita lagi adalah, boleh tak perempuan pakai seluar? Boleh ke tidak perempuan pakai seluar? Sebenarnya perempuan boleh pakai seluar, yang penting seluar tersebut tidak ketat dan tidak menampakkan bentuk kaki tu, bermaksud tidak melekat pada kaki, dan kalau boleh pakai baju yang labuh melebihi paras punggung kita. Sebab bila kita pakai seluar ni, kadang-kadang ada baju yang pendek tu tak sesuai lah. Jadi kalau nak pakai seluar, pakai baju yang labuh dan seluar yang longgar. Okey. Dan juga yang ketiga, kalau kita nak pakai pakaian juga, kita mestilah pakaian tersebut tidak menyerupai syiar ataupun tidak menyerupai agama lain. Contohlah, macam dulu pernah ada tudung yang kalau kita sekali tengok fashion itu macam rahib. Jadi benda-benda yang begitu perlu kita elakkan ya. Jangan kerana namanya fashion kita menghalalkan setiap cara pemakaian tudung. Tak semua pemakaian tudung itu lulus di sisi Islam ya. Jadi jangan sekali orang pandang, aku ingat rahib tadi. Tak boleh, macam tu dah tak boleh. So pakai tudung tu biarlah fashion yang sesuai dengan tempat dan adat di kawasan itu. Kemudian yang keempat, pakai tudung kerana Allah ataupun pakai pakaian kerana Allah dan bukan berniat untuk kesombongan. Bermaksud kena jaga niat kita bila kita memakai pakaian. Tak semestinya orang yang pakai jubah, pakai tudung labuh ini tak perlu menjaga niatnya. Yang kira pakai jubah, pakai tudung labuh tu dah bagus, niatlah kerana Allah, bukan sebab nak kerana orang nampak dan kata kita baik. Okey, pakai kerana Allah, insya-Allah Allah akan memandu pemakaian kita. Kalau ada persoalan tentang pakaian, tentang aurat, bolehlah letak di ruang komen so that saya boleh bacakan. Okey, dan kita tengok juga macam yang saya sebutkan tadi, kita kena tutup seluruh badan kita kecuali pergelangan tangan dan muka kita. Baik, kaki pula, kaki ini ada khilaf. Tetapi kita ambil jalan ihtiyat, iaitu jalan berhati-hati. Pakailah sarung kaki, tutuplah kaki anda. Sebab apa? Sebab kaki ini juga dihitung dalam batasan aurat. That's why dalam solat kita kena tutup kaki kita. Jadi saya yakin dan saya percaya mungkin kaki ini adalah salah satu aurat yang paling susah untuk kita tutup. Betul tak? Jadi macam mana nak mulakan tutup kaki ni? Saya cadangkan kalau anda jenis yang geli nak pakai stocking, because that is one of the problems yang biasa para muslimah mengadu pada saya. Kalau anda geli nak pakai sarung kaki, apa salahnya bawa 5 sarung kaki dalam beg ya. Setiap kali rasa nak tukar sarung kaki, dan lama-lama kita akan rasa biasa dan kita akan rasa tak biasa keluar tanpa sarung kaki. So the point is, mulakan sahaja untuk cek pemakaian kita
supaya kita dapat menutup aurat dengan sempurna. Ingat, wanita muslimah, pakailah baju yang longgar, baju yang tidak ketat, diperbuat daripada fabrik yang tidak jarang, especially tudung. Tolong tengok, pakai tudung cotton, pakai tudung voile, pakai tudung chiffon, dan tudung-tudung tolong tengok fabriknya itu, nampak ke tidak bentuk leher kita, nampak ke tidak warna kulit kita, nampak ke tidak telinga kita. Semua ini perlu diperhalusi, dan kadang-kadang siap terkeluar jadi rambut-rambut kan, sebab kainnya nipis sangat. So pakai sesuatu kerana Allah, dan pakai bukan bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. InsyaAllah Allah akan memandu pemakaian kita. Dan ingatlah pesanan Allah kepada para wanita dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah yang pertama mereka menundukkan pandangan mereka. Kan. Jadi wanita beriman, kita kena tundukkan pandangan. Bukan lelaki sahaja, perempuan pun. Sekejap ya. Bukan lelaki sahaja, perempuan pun kena tundukkan pandangan mereka. Okey. So yang kedua, kena pelihara kemaluan ataupun kehormatan. Wa yahfazna furujahun. Dan yang ketiga, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang zahir daripadanya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita sebagai wanita muslimah, memang Allah dah perintahkan untuk kita menjaga kehormatan kita, dan janganlah kita menampakkan aurat kita. Mudah-mudahan Allah akan membantu kita, insya-Allah. Jadi sahabat, kalau ada persoalan boleh letakkan di situ. Sekejap ya. Okey, boleh letakkan. Saya nak kunci pintu. Okey, so sahabat, kalau ada pertanyaan bolehlah. Nak bincang-bincang ke sembang-sembang? Apa dia sebenarnya rasanya yang paling susah untuk kita buat dalam proses menutup aurat? Tangan tolong jaga. Especially siapa yang kerja, macam contoh cikgu kan, kadang menulis di papan putih kan, tulis, lepas tu tangan terselak, pelajar lelaki nampak tu perlulah dielakkan ya. Banyak aspek yang perlu kita jaga untuk kita menjaga aurat kita. Okey sahabat-sahabat, so pakai tudung tu kalau boleh, pakailah tudung yang boleh cover kita punya aset-aset di badan kita. Ni saya sebut terus terang saja ni sebab saya seramai yang menonton ni perempuan. So macam mana tu? Tudung tu pastikanlah dia agak labuh ya. Kalau boleh, kalau pakaian belah dalam baju kita ni dah besar okey. Tapi kalau baju pun macam muat-muat je kan, lagilah tudung tu perlu berperanan untuk menjaga kita. Jadi sahabat-sahabat, saya suka ayat ini, iaitu sehelai tudung ini adalah lambang ketaatan kita kepada Allah. Kita pakai tudung not to please others but to please Allah. So please pakai tudung ikut aturan daripada Allah. Dan percayalah, pakai tudung berhijab ini sememangnya satu kewajipan di dalam Islam, bukan untuk menekan ataupun untuk menghina ataupun untuk merendahkan wanita, tetapi untuk menjaga wanita dan memelihara wanita itu sendiri. So pakailah tudung yang menepati syariat, pakai baju yang longgar, yang tak ketat, pakailah sarung tangan jika perlu, pakailah sarung kaki ataupun stokin. InsyaAllah lama kelamaan kita akan terbiasa, dan mudah-mudahan Allah memandang kita dengan rahmatnya. Ya sahabat-sahabat semua, balik rumah memang kat rumah bukan? Dekat rumah bukalah surah An-Nur ayat 31. Ya. Di kesempatan ini saya nak beritahu kepada semua, Allah kan pesan tadi, pesan pada wanita beriman supaya tundukkan pandangan. Jadi kalau kita tengok movie, ada pelakon lelaki yang handsome, tengok cerita Korea, ada pelakon lelaki yang jambu putih tu kan, hati kita pun rasa seronok kan ya. Hati kita pun rasa seronok tengok dia tu. Kena jaga-jaga sahabat muslimat ya. Biasa kita dengar lelaki je kena tundukkan pandangan kan, sebenarnya perempuan pun kena tundukkan pandangan. Jagalah pandangan kita, sebab kalau kita dah tersuka, dah rasa syok, contohlah siapa pelakon Korea, tolong sikit, contohlah Lee Min Ho, contoh ya. Seronok tengok Lee Min Ho kan. Lepas tu kita rasa tak berdosa sebab kita kata lelaki je kena jaga pandangan, perempuan tak kisah. Sebenarnya perempuan juga terdedah kepada dosa kalau tak menjaga pandangan. Pandangan yang macam mana? Pandangan yang dah disusuli dengan syahwat. Jadi kena jaga-jaga ya. Nak tengok
pelakon-pelakon kesayangan anda musim-musim cuti ni kan. Itu pun kena jaga juga supaya kita dapat menjaga maruah dan kehormatan. Dan dalam kitab Penawar Bagi Hati dituliskan antara anggota yang paling banyak ataupun antara anggota yang sangat-sangat kerap menyebabkan kita berdosa dan menyebabkan hati kita kotor adalah mata. Ya, so jaga mata kita. Okey. Okey, Kak Hidayah Aini ataupun Kak Cip. Kak Cip ni senior saya kat tahap pakai tudung ke shawl. Oh, ni saya pakai tudung. Tudung ni memang dia ada owning daripada hijab by Hanami. Kan. Saya live ni saya pakai tudung. Saya memang beli tudung ni untuk saya pakai waktu live sebab saya tak payah iron. Cerita pula kan. So tudung ni tak jarang, dia kain chiffon tapi dia chiffon yang tebal dan 2 lapis. So bila saya layer kan, dia lagilah dia tak nampak bentuk leher ataupun dia tak nampak sama-sama. Okay. So itu sajalah saya ucapkan. Sahabat-sahabat muslimat, kalau ada apa-apa topik yang kita nak bincang-bincang, nak sembang-sembang, silakan bagi cadangan kepada saya. Mudah-mudahan Allah memberkati segala usaha kita. So stay at home, stay safe. Semoga Allah mengurniakan keberkatan pada kita dan perbaikilah, buatlah, ya, kerjakanlah amalan agama kerana Allah. Tutuplah aurat kerana Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menjaga aurat kita dengan baik. Itu saja. Silakan share video ini kepada sahabat-sahabat anda yang mungkin tak berpeluang menontonnya sekarang. Wallahu alam. Terima kasih kerana menonton. Thank you Shira. Thank you Liana. Thank you Ain Izzati Says. Thank you Kak Cip. Thank you Fadli. Thank you Nani. Thank you Fikah. Thank you Hasif. Wow, my husband. Thank you Yus. Thank you Hidayah. Thank you Kak Azimah. Thank you Fauzia, Hafliana. Thank you Ustaz Safri. Thank you Kak Ilya. Thank you Kak Syafinas, Akila dan Huda. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.